Sebenarnya kalau kita fikir balik, tak mudahlah untuk korporat-korporat toke-toke ni untuk bagi donation kepada parti A tanpa mengharapkan ada imbalan atau balas budi. Sekarang ni kita punya concern ialah political financing ataupun political funding, yang mana orang politik ataupun parti politik ni bagaimana mereka membiayai aktiviti-aktiviti politik mereka. Sebab ada yang dibolehkan, contoh poket sendiri, suka hatilah, memang dia dah kaya ke kan, dia dah businessman ataupun adik-beradik dia, isteri dia kaya, jadi bagi duit untuk dia buat kerja politik dia, tu tak apa. Yang keduanya ahli kan, ahli ada yuran, macam kita lah persatuan ada yuran, ada sumbangan, itu dibolehkan juga. Yang ketiganya minta pada orang awam lah, buat ceramah buka ataupun buat makan malam amal, konsert amal contoh kan. Jadi buat semua ni, amal-amal ni untuk orang yang bukan ahli keluarga. Maknanya siapa-siapa pun nak bagi, okey ni nombor akaun masuk kan, transfer. Itu pun dibolehkan. Satu lagi ialah sumbangan korporat. Sumbangan korporat ni yang dipersoalkan. Tapi semua ni kita kena fikir bagaimana kita nak regulate, bagaimana kita nak kawal selia supaya tidak berlaku unsur-unsur penyelewengan dan unsur-unsur balas budi lah. Biasa orang ni bagi tu dia tak ada bagi, there's no such a free lunch kan. Kita di Malaysia ni tak ada lagi satu undang-undang untuk mengawal pembiayaan aktiviti politik, dan sekarang ni dah mula timbul lah gesaan oleh semua pihak lah, parti kerajaan baik, parti pembangkang baik, mengaku dedahkan nama, dedahkan amount ni memang sukar, tapi benda ni telah pun diamalkan di negara-negara demokrasi yang lebih moden, dan sampai ke satu tahap tak ada kat Malaysia lagi, tapi demokrasi yang luar tu biasa kita panggil sebagai state funding, maknanya kerajaan membiayai parti-parti politik ni. Jadi mereka tak perlu fikir cari funding kat luar ni. Government untuk menyuburkan demokrasi ni, government ada allocation untuk bagi pada parti-parti yang baru, yang besar ni, supaya mereka ni tidaklah terlalu sibuk untuk cari funding-funding di luar. Sebab memang kebiasaannya, kecenderungannya ialah apabila ada pihak yang memberikan sumbangan, maka akan ada imbalan, akan ada balas budi dalam bentuk pemberian projek, pemberian jawatan dan seumpamanya. Jadi ini akan menyebabkan berlaku konflik lah, penyelewengan dari segi dana kerajaan pada masa-masa yang akan datang. Kita boleh tengok kadang-kadang tu satu company tu dia bagi pada satu pihak sajalah. Tapi ialah sekarang ni politik tu berubah. Hari ni kerajaan, esok di pembangkang. Hari ni pembangkang, esok mungkin di kerajaan. Jadi syarikat-syarikat ni pun dia kena diversify dia risk lah, supaya dia punya return tu lebih diversified. Ada pandangan menyatakan bahawa kalau kita buat political funding act yang transparent ni, antaranya lah dia punya setbacknya ialah tak ada orang berani bagi kepada parti pembangkang, menyebabkan parti pembangkang tidak akan ada funding yang cukup, berbeza dengan pihak kerajaan. Jadi asalnya nak bagi, kita panggil apa, peluang sama adil lah kepada pembangkang dan kerajaan, tapi silap hari bulan tidak menguntungkan pihak pembangkang. Tapi prinsipnya paling asas ialah perlu ada ketulusan, dan kita kena pastikan tidak adanya elemen balas budi selepas menangnya mana pihak yang ditaja oleh pihak-pihak yang tertentu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita fikir balik, tak mudahlah untuk korporat-korporat toke-toke ni untuk bagi donation kepada parti A tanpa mengharapkan ada imbalan atau balas budi. Jadi benda ni lah yang pentingnya kena transparent, kena fair, supaya jelas. Contoh lepas-lepas ni parti A itu membuat satu dasar yang menguntungkan satu sektor, menjejaskan sektor yang lain. Rupa-rupanya sebab apa? Sebab yang lobbynya ialah sektor yang dapat yang memberi sumbangan kepada parti tersebut. Jadi perkara inilah yang kita nak elak berlaku, supaya yang pentingnya demokrasi ni benar-benar matang dan fair lah, seimbang, peluang sama rata, supaya rakyat dapat membuat keputusan yang lebih tepat.